dikenali dengan Dr. Zamri Mantop yang pernah muncul di TV9 satu ketika dulu. Baik, jadi insya-Allah malam ini segera kita pilih waktu selepas Isyak kerana untuk memberikan ruang dan juga peluang kepada semua jemaah khususnya yang berada di Desa Bestari dan yang berada di Malaysia secara umumnya. Jadi kita sambil-sambil kita makan malam mungkin, sambil-sambil kita berehat, insya-Allah kita dapat sedikit istifadah daripada ceramah ini dan sebagai salah satu usaha dakwah kita untuk menyebarkan kebaikan kepada semua, insya-Allah. Jadi malam ini kita pilih secara moderator, ada moderator dan juga ada penceramah. Kerana kalaulah kita biar ustaz ceramah seorang-seorang, maknanya ustaz akan menghadap laptop saja. Kan kita pun insya-Allah kalau ada sebarang soalan nanti di hujung-hujung nanti boleh bertanyalah kepada boleh tulis di bawah komen itu, ruang komen kami di FB Surau Bestari, Surau Tazkiyah Desa Bestari ataupun YouTube channel Surau Tazkiyah Desa Bestari. Jadi Ustaz, ada beberapa soalan yang akan moderator tanyakan. Pertamanya, sebelum kita masuk secara lebih detail kepada ibrah yang dapat kita kutip, berpadanan dengan tajuk kita pada malam ini, membumikan perjalanan langit. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh, Doktor boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang bagaimana berlakunya sejarah peristiwa Isra' Mi'raj ini untuk sama-sama kita. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil qail man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mahidin Saleh selaku moderator pada malam ini. Seluruh warga Tazkiyah Desa Bestari. Surau Tazkiyah Desa Bestari. Tazkiyah Desa Bestari. Dan warga yang menonton, netizen yang menonton di media sosial FB Surau dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di zaman norma baru ini kita mendapat ilmu pun dengan norma baru, macam membuat PDPR pula ni tuan-tuan. Jadi memperingati kita pada peristiwa ini sangat bertepatan dengan firman Allah dalam surah Ibrahim, wa dzakkirhum bi ayyamillah, peringatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Bukanlah hari Allah tu merujuk kepada Januari, Februari, Isnin, Selasa, Rabu, tetapi bila merujuk kepada tafsir, merujuk kepada hari-hari Allah adalah hari-hari kebesaran di dalam Islam. Sama ada merujuk kepada kegemilangan umat Islam yang pernah berada di persada kegemilangan ataupun keruntuhannya yang diboleh jadikan pengiktibaran dan pengajaran untuk umat Islam selepas daripada itu. Maka sunat kita untuk memperingati hari-hari seumpama dengan ini. Bulan Rajab, Rajimba, Rasul Jibril dan Buraq signifikan dengan bulan Isra' dan Mi'raj. Maka mukjizat Isra' dan Mi'raj antara mukjizat yang besar selepas Al-Quran yang menunjukkan keagungan Allah, sehingga para ulama mengistimbatkan sebahagiannya bulan Rajab ini adalah bulan Allah kerana besarnya mukjizat Isra' dan Mi'raj menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Maka background sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, Isra' memperjalankan hambanya iaitu Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah pada Masjidil Aqsa naik ke langit, melepasi langit ke-7, berjumpa para nabi-nabi dan rasul dan akhirnya melepasi Sidratul Muntaha dan sampailah berjumpa dengan Allah dengan 3 makhluk Allah iaitu Jibril sebagai escort kepada Nabi, tunggangan Buraq kelajuan cahaya, dan Nabi SAW sendiri. Maka sebelum berlaku perjalanan ini ada beberapa background yang signifikan
kenapa Allah memberikan mukjizat ini kepada Nabi, iaitu kerana dikenali sebagai Amul Huzun, tahun-tahun kesedihan. Iaitu bagaimana kewafatan isteri baginda Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha, yang merupakan sayap kanan kepada perjuangan Islam. Terkenal dengan kata-katanya, kalaulah tulang belulang aku ni masih lagi diperlukan selepas harta aku habis untuk digunakan pada perjuangan Islam untuk mengangkat kalimatullahi yang ulia, kalimah Allah yang paling tinggi, koreklah lubangku dan juallah tulangku untuk membiayai perjuangan Islam. Ya, tetapi tengok sayap kanan ini patah. Tengok sayap kiri pun patah juga. Sebab kata Zaitun Sami'un, seperti burung kepatahan sayap lah. Apakah sayap kiri? Iaitu abang long kawasan lah, iaitu Abu Talib, walaupun tidak beriman kepada Allah, tetapi ibaratnya kalau kau nak kacau Muhammad, kau langkah mayat aku dulu. Itulah paman ataupun pakcik baginda Nabi SAW. Meninggal dunia, sedih hati Nabi. Dan sebelum itu berlaku bagaimana penolakan dakwah orang-orang Mekah kepada Nabi, bahkan mencari market baru di tempat yang baru yang bernama Taif juga. Diberikan penghinaan di tahap yang tinggi. Sehinggalah kanak-kanak melemparkan batu dan kayu merupakan satu penghinaan yang tinggi, sebab kalau yang melemparnya adalah orang dewasa, sama level. Tapi bila yang membalingnya terdiri daripada kanak-kanak kecil, adalah satu penghinaan yang luar biasa kepada Nabi. Sehingga Nabi menyangkakan, betul ke aku ni Rasulullah? Betul ke aku ni pesuruh Allah? Betul ke aku Allah menyayangi aku sebagai kekasihnya? Sehingga ada terdetik begitu dalam kitab-kitab sirah menyatakan. Maka datanglah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Bak kata orang Jawa tengah sedih-sedih ni, bawa dolan-dolan. Bawa jalan-jalan. Mengukuhkan lagi keimanan Nabi. Berjumpa orang-orang yang seperjuangan dengannya, iaitu Nabi-Nabi dan adik-beradik saudara mara yang terdahulu, iaitu para anbiya sebelum daripada Nabi. Bahkan mengimamkan solat di Masjidil Aqsa. Berjumpa di setiap langit Nabi-Nabi tertentu. Bahkan dapat melihat syurga dan neraka. Dapat melihat Jibril. Dan berjumpa dengan Allah, yang Jibril pun tidak boleh berjumpa dengan Allah seperti mana dinyatakan dalam surah An-Najm. Kerana Sidratul Muntaha dalam bahasa Arab masuk penghabisan. Jibril dan Buraq sampai situ saja yang ada syurga. Indaha Jannatul Ma'wa, di situ ada syurga dekat Sidratul Muntaha tu. Tapi lepas daripada Muntaha, tempat penghabisan itu, Nabi tidak menggunakan lagi khidmat Buraq dan khidmat escort yang bernama Jibril, direct berjumpa dengan Allah untuk menerima beberapa wahyu sebenarnya pada malam tersebut. Maka peristiwa ini sudah pasti mengukuhkan lagi, adanya syurga dan neraka yang selama ni aku dengar saja. Aku tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pesuruhnya, sebagai kekasihnya. Aku bertambah yakin dengan perjuangan ini, dengan berjumpa orang yang telah dahulu melalui mehnah, tribulasi dan ujian, iaitu Nabi-Nabi di kalangan kaum kerabat dan sanak saudaraku, para anbiya ini kan bersaudara. Jadi itulah signifikan kenapa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, dan sebenarnya kepada kita juga, umat Nabi Muhammad. Sehingga para ulama menyatakan juga malam Isra' dan Mi'raj adalah malam hadiah kepada umat Nabi Muhammad, yang kita akan huraikan pada pusingan yang lain, insyaAllah. Sila Dr. Maidin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Dr. Zamri atas penerangan ringkas tadi tentang latar belakang berlakunya peristiwa ini untuk sama-sama kita hayati. Yang keduanya Ustaz, Doktor, kita sedia maklum bahawa perjalanan Isra' ini berjalan, Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke Masjidil Aqsa. Jadi soalannya, kenapa Masjidil Aqsa yang dipilih sebagai lokasi persinggahan oleh Nabi SAW? Kenapa tidak di Selangor? Kenapa tidak di Malaysia ini? Kenapa Masjidil Aqsa? Apa signifikan dan juga apa hikmahnya Nabi pergi ke Masjidil Aqsa? Baik. Soalan yang baik, bagaimana kita tahu jelas disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Bermakna satu sudut dan satu pengajaran yang lain, level Masjidil Haram di Mekah itu samalah levelnya dengan Masjidil Aqsa. Seperti mana umat Nabi Muhammad mempertahankan kiblatnya, iaitu Masjidil Haram,
tempat berlaku manasik ibadah haji dan umrah yang tidak sah pada tempat lain, pusat kepada dunia itu sendiri, kita mempertahankan betul-betul. Begitulah juga sepatutnya kita mempertahankan Masjidil Aqsa yang ulama menyebut juz'un min aqidatina, sebahagian daripada akidah kita untuk meyakini apa yang Allah cakap ini. So sama levelnya, dikuatkan dengan satu hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak ditekankan untuk kita berihlah menziarahi mana-mana tempat kat dunia ini melainkan 3 tempat ini, Masjidil Haram, wa masjidi hadza, iaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ya, maknanya 3 tempat yang ditekankan untuk kita mengambil ibrah yang banyak. Satu. Kedua, sesungguhnya allazi barakna haulah yang disebut selain daripada Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, yang terkenal dengan Ardhu Syam, bumi Syam. Ya, Syam ni dulu tuan-tuan sebelum faraidkan oleh British dan penjajah sehingga terbentuknya negara-negara, Syam terdiri daripada Syria, Palestin sendiri, Syria, Jordan, Lebanon. Ini dinamakan Syam, yang pusatnya adalah di Syria. Yang semuanya yang Allah menyebut secara direct dalam surah Al-Isra, kami berkati sekelilingnya. Okey, berkati di situ adalah kita boleh tafsirkan dan kita boleh kaitkan dengan banyak perkara. Pertama, terlampau banyak hadis mengenai keberkatan bumi Syam, khususnya di akhir zaman. Ya, iaitu di situlah berlakunya Ardul Khilafah, iaitu bumi khilafah setelah mana khilafah jatuh secara rasmi 1924 di Turki Uthmaniyah. Sehinggalah kita tidak mempunyai bapa Islam sedunia yang membela umat Islam sedunia. Seperti mana Amerika yang merupakan polis Islam sedunia yang kontrol dunia, dulu kita pernah gemilang akan berlaku kegemilangan itu balik yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kedua-duanya insya-Allah terbentuk di bumi yang disebut Masjidil Aqsa ataupun Palestin ini dan sekitarnya. Maka itu sebab dia adalah satu benda yang penting. Bahkan ketika mana Omar mengambil kunci daripada padri setelah mana membuka Masjidil Aqsa, dia menegaskan dengan satu kata-katanya yang masyhur, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kami satu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Selagi mana ada orang yang nak mencari selain daripada Islam untuk kemuliaan, Allah akan hinakan dia. Kemudian dibawa pula dan dibebaskan kemudiannya setelah menjadi perebutan sentiasa pada agama-agama yang utama seluruh dunia, baik Kristian, baik Yahudi, baik Islam, dibebaskan kemudiannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga keluar kata-kata yang popular oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah mana Omar mewartakan bumi Palestin ini wakaf, tanah wakaf umat Islam. Diteruskan idea ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Salahuddin Al-Ayyubi mencerap dan menyatakan kata-kata yang popular dan masyhur, sesiapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Dan kita melihat pada hari ini memang Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi laknatullahi alaihim, ya, yang telah merampas bumi wakaf umat Islam yang patut dipertahankan. Kita dah tahu mempertahankan bumi daripada rampasan musuh, kalau kita belajar fiqhul jihad, dah menjadi fardu ain kepada penduduknya, baik lelaki baik perempuan, untuk mempertahankan bumi wakaf ini. Tetapi telah dirampas secara zalim, secara berstruktur, secara berperancangan baik oleh Yahudi, Zionis, Freemason yang menghalau umat Islam daripada tanah wakaf ini dan rumah mereka sendiri. Bahkan di sinilah juga bumi-bumi Syam ini yang kepalanya adalah Masjidil Aqsa akan yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia, akan dibangkitkan manusia dan akan menjadi sebahagian daripada padang mahsyar yang disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih. Dan saya nak tekankan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain daripadanya. Di Masjidil Aqsa ini ada satu kaum yang luar biasa dia punya jiwa dan hati. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amru
Allah wahum zahirin, iaitu sentiasalah ada satu kelompok puak daripada umatku yang sentiasa zahir, yang sentiasa mempertahankan, memperjuangkan sehingga datanglah urusan Allah, iaitu terdiri daripada hari kiamat, terdiri daripada Imam Nabi Isa, Imam Mahdi, hatta Dajjal sendiri pun adalah cuba nak merampas pusat pentadbiran Islam adalah di Masjidil Aqsa, dan mereka tetap berada dalam keadaan memperjuangkan, mempertahankan. Dalam hadis lain yang ditambah oleh riwayat Ahmad dalam musnadnya antaranya, sahabat bertanya, aina hum ya Rasulullah? Qala fi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis, iaitu di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu sendiri, nama lainnya Baitul Maqdis, ada yang sebut Baitul Muqaddas, dan di sekitarnya. Di sinilah orang mereka yang berlaku, dan satu hadis yang sahih juga menyatakan la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimin al-yahud, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi orang Yahudi, sehingga Yahudi ni punya takut lari di belakang pokok dan batu, lalu batu dan pokok pun berbicara dan bercakap, ya Muslim ta'al warai Yahudi faqtulhu, wahai Muslim mari sini, ada Yahudi menyorok kat belakang aku, bunuh dia. Pokok dan batu bercakap, wah cakap lu tuan-tuan, illa gharqat, melainkan pokok gharqat yang dikenali pokok Yahudi yang merupakan bisu yang dikhabarkan giat ditanam oleh mereka di Baitul Maqdis, seolah-olah mereka lebih beriman kepada hadis Nabi berbanding kita orang Islam sendiri. Maka inilah beberapa signifikan, relevan kenapa Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin ini diangkat satu tahap yang penting sebaris dengan Masjidil Haram itu sendiri. Oleh sebab itu kita cubalah mempersiapkan diri kita, sebahagian daripada orang yang cuba mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam tanpa lentur semangatnya. Ada satu kisah yang menarik, bagaimana bila berlaku peperangan di Palestin ini tuan-tuan, biasalah ada yang cedera. Yang cedera itu pula di kalangan kanak-kanak Palestin. Dan disebabkan rawatan kesihatan dan kelengkapan ni kurang, bahkan limited di Palestin itu sendiri, di Gaza, maka dibawa masuk untuk memberi rawatan kepada anak muda ini di Mesir. Setelah mana dia terjaga, dia kata, aku di mana? Lepas tu dia kata di Kahirah di Mesir untuk mendapat rawatan. Tolong pulangkan aku di Masjidil Aqsa. Aku tak nak mati selain daripada di Masjidil Aqsa di Palestin. Pulangkan aku tak nak duduk di Mesir ini. Jiwa-jiwa yang macam ini masih tetap ada satu kelompok yang kita diminta bukan untuk sekadar menunggu Dajjal, bukan sekadar tunggu Nabi Isa, itu confirm akan turun, bukan sekadar menunggu Imam Mahdi untuk zaman kegemilangan comeback khilafah Islamiyah itu sendiri, tetapi mempersiapkan golongan seperti mana Zahirina alal haq, mempersiapkan sendiri, datanglah Dajjal macam mana pun, datanglah Zionis macam mana pun, sehingga kata-kata mereka, Dr. Khalid Mish'al pernah menjadi Menteri Pertahanan Palestin ketika itu, dia kata, apa yang kami nak tolong kamu wahai Khalid Mish'al untuk Palestin ni, duit ke apa ke semua bagi tahu, kami cuba usahakan. Dia kata duit, doa tu teruskanlah, tapi yang paling penting, yang realiti, tolong bangunkan Islam di dalam umat dan diri kamu di negara masing-masing. Bila seluruh dunia sudah cintakan Islam, cintakan Allah, cintakan Masjidil Aqsa seperti mana mereka mencintakan Masjidil Haram, kiblat mereka, ketika itu kami tidak bersusah payah lagi, dan dunia akan bangkit untuk menghalau pengkhianat Zionis Yahudi ini. Dalam ketika itu kamu akan dapat sembahyang bersekali bersama-sama kami insya-Allah di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Sila Doktor. InsyaAllah Ustaz, rayaan yang penuh lengkap dan padat. Tetapi kalau kita tengok views kepada penonton kita pada malam ini, tak cukup lagi quorum solat Jumaat 40 orang. Baru 12. Jadi boleh kita war-warkan lagi sama-sama, insya-Allah kita mengisi malam ini dengan kita mendengar ceramah Isra Mi'raj secara online. Doktor, satu lagi persoalan yang mungkin selalu ditanyakan apabila datang Isra Mi'raj ni. Nabi SAW pergi ke Palestin dan juga maknanya pergi, kemudian lepas itu ada Mi'raj ke langit. Jadi dengan keadaan fizikal manusia biasa mungkin tak mampulah kita nak pergi. Kalau Neil Armstrong pun pergi ke bulan, dia naik kapsul punya kapal khas. Jadi
ada yang orang bertanya, adakah perjalanan ini perjalanan yang ruhi saja ataupun ruhi dan jasadi? Itu sedikit huraian daripada doktor. Silakan. Okey, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mukadimah lagi tadi saya telah menyatakan Isra' dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Mukjizat Isra' dan Mi'raj. Mukjizat diambil dari perkataan ajaza, melemahkan sesiapa orang yang mendengarnya, melihatnya, mengimaninya sehingga mampu untuk tunduk dan mengiktiraf bahawa Nabi adalah kekasih Allah, adalah pesuruh Allah. Sebab ialah Nabi ni pun macam kita juga, makan nasi, makan roti je dah. Tetapi macam mana kaum dia nak percaya? Kau hidup sekampung dengan aku kenal mak bapak kau, tiba-tiba kau dah besar nak mengaku jadi Nabi. Mestilah dibekalkan dengan mukjizat supaya memperkukuhkan bahawa dia ni lantikan bukan sebarang, memang lantikan daripada Allah. Mukjizat ni tak berlaku pada orang awam. Maka mukjizat Isra' Mi'raj ini, kalaulah dia secara roh, dia boleh jadi pertikaian. Alah, itu mungkin Nabi mimpi je kot, roh dia terbang naik ke langit apa semua. Dia dah tidak menjadi mukjizat. Tetapi majoriti ulama mengatakan ruhan wa jasada, secara roh dan jasad bersekali, maka barulah dia menjadi satu benda yang mukjizat namanya. Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali, iaitu Syekh kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menyatakan adanya hadis yang sabit menyatakan tentang belah dada Nabi selain ketika mana Nabi kecil lah di perkampungan Halimatus Sa'diyah tu. Tetapi antaranya yang kali kedua, yang seterusnya adalah sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj, dan dibasuhkan di besin emas, dan dimasukkan iman dan hikmah. Ya, ada yang kata hikmah itu adalah ilmu, ilmu dan iman. Ya, maka ketika itu Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan pembedahan pada dada ini menyebabkan Nabi boleh keluar daripada sistem manusia yang biasa. Dia naik ke langit, tak ada pula dia ka'annahu yas'adu fis sama'. Dia punya dada dia rasa sempit, tak bernafas, kerekok, tak cukup. So dia dah luar daripada sistem daripada perkara tersebut. Ya, maka dia boleh melakukan. Kemudian dari sudut logik yang lain, walaupun kita yang beriman ni, kalau boleh iman kita macam Abu Bakar lah, barulah dia namanya mukjizat. Kalau kau cerita lebih pelik daripada ni pun aku akan beriman, wahai Rasulullah. Semenjak itu Abu Bakar disebut As-Siddiq. Tetapi bagi orang yang jenis liberal, orang yang mengkagumi sains, teknologi dan sebagainya, ada kalanya kita perlu menerangkan benda ini logik, bahkan kajian kamu tak sampai lagi kepada fakta yang kami lakukan. Ketika mana Albert Einstein sudah mula membuat kajian seawal lagi, saintis zaman dahulu tu kan, yang cukup terkenal, merambut macam karen tu kan, dia mengatakan teori mesin masa ini boleh berlaku. Terus dilakukan oleh ahli-ahli fizik yang lain, sehinggalah yang terkini Stephen Hawking, ya, yang telah mati, walaupun dia hampir mengesahkan teori Isra' Mi'raj ini akan berlaku, tapi orang tuduh dia gila dan sekarang dia pun dah mati, menyatakan jelas bahawa masa ini, mesin masa ini sama ada pergi ke zaman silam dan zaman masa akan datang pada waktu yang singkat dan tidak terikat pada waktu, ianya boleh berlaku. Iaitu sains fizik kata di tahap teori lagi, tetapi sebenarnya ia telah berlaku. Bagaimana kalau kita tengok sebagai contoh, seluruh planet-planet ni dah mempunyai apa yang disebut sebagai berat dia masing-masing. So kalau kita umpamakan macam kebun durian, musangking lah katakan kan, untuk kita tak nak bagi durian tu jatuh ke tanah supaya jaga kualiti dia sebagai contoh, kita tahankan net dan jaring yang panjang, yang besar. Maka bila musangking kecil jatuh ke jaring tu, mungkin lendutan dia tu sikit. Tetapi kalau musangking yang besar jatuh ke jaring itu, dia punya lendutan jaring tu akan jadi panjang dan besar. Macam itulah juga planet-planet ini. Ya, segala planet itu ada berat dia masing-masing dan dia membentuk dia punya lorong tersendiri. Dan lorong ini yang disebut sebagai black hole, ada yang sebut wormhole, ya, lubang hitam, lubang cacing, adalah satu lorong yang boleh menerobos ke planet-planet dan tempat-tempat dan alam yang lain. Itu teori mereka. So mungkin di sini ada sistem tu lah yang dipakai. Di samping Nabi telah kalis daripada oksigen, kapal Soyuz dan sebagainya, dia juga melalui lorong itu yang setakat ni sains baru mengatakan ianya teori dan tidak mustahil. Ya. Kemudian pula untuk menerobos black hole ini, dia mestilah
mempunyai kelajuan cahaya ataupun lebih. Dan subhanallah, kita dah tahu bahawa tunggangan Nabi adalah buraq, tunggangan syurga yang istimewa yang diambil daripada perkataan barq ataupun kilat. Kilat adalah sejenis cahaya dan laju. Kelajuan cahaya, saya pun lupa, 168,000 km per jam kot. Dan apabila seseorang itu telah mencapai kelajuan cahaya, maka dia boleh menjadi tidak terikat kepada waktu yang kita ada sekarang. Tidak terikat. Jadinya dia boleh melalui peristiwa yang begitu banyak dalam keadaan masa dunia ini lain dengan masa yang berada pada lorong yang menggunakan cahaya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang masih diperbincangkan oleh ulama, bahkan Nabi sendiri itu pun cahaya, nurun ala nur. Ya. Maka cahaya ini menerobos pada lubang black hole ini pastinya boleh sampai, yang bahkan Jibril pun tak boleh sampai kepada tempat yang sepatutnya seperti mana yang saya sebutkan tadi untuk menerima beberapa wahyu. Maka proses itu berlaku, tetapi sains setakat ni, ahli-ahli fizik, dia baru meletakkan teori dan dia kata tidak mustahil berlaku. Tetapi mukjizat Isra' dan Mi'raj pasti dan confirm berlaku. Dan maka tertolaklah bahawa cerita Isra' dan Mi'raj ini palsu. Dan Nabi boleh berjumpa masa silam dengan berjumpa Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi untuk mengimamkan solat. Bahkan Nabi menjumpa zaman akan datang futuristik, melihat syurga dan neraka. Sebab memang cahaya itu bila masuk ke dalam black hole itu, dia luar daripada cahaya yang biasa, sehinggalah Allah tegaskan, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya iaitu Nabi Muhammad pada waktu malam, sebahagian daripada malam. Lailan ni dia bukan lailah. Kalau lailah ni satu malam penuh. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu start maghrib sampai subuh. Itu semua malam Al-Qadar. Tapi dalam surah Isra' ni disebut lailan, bukan lailah. Lailan ni maknanya juz'un minal lail, sebahagian sahaja daripada malam. Maknanya yang saintis kata bulan pun tak sampai langit pertama tu pun dahsyat dah. Kita pun sampai walaupun ada khilaf, ada yang kata dah sampai bulan, ada yang kata sekadar stesen angkasa je, ISS kan. Pertikaian di antara astronot Amerika dengan Rusia kan. Tapi tak apalah. Maknanya langit pertama pun nak capai payah, tetapi boleh menerobos kejauhan itu hanya dengan separuh dan sebahagian daripada malam sahaja. Bahkan ada setengah ulama cuba mengkaji secara saintifik, mungkin waktu dunia yang mereka sebab Nabi dah tak terikat pada waktu yang sangat pantas ketika itu, ditaksirkan sekitar 15 minit dengan sandaran-sandaran, dan kita rasa mungkin akan ceritalah bab-bab sains ni pada masa yang lebih panjang dan akan datang yang lebih sesuai lah mungkin. Wallahu a'lam. Sila Doktor. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, punya penonton kita view dah sampai, dah cukup quorum solat Jumaat 46 orang, insyaAllah. Tambahkan lagi sampailah 100 orang. Jadi share lah kepada yang lain, kepada ahli keluarga dan sebagainya. Jika ada sebarang persoalan boleh diajukan di ruangan komen di surau tazkiyah ini untuk dijawab oleh panel kita pada malam ini, insyaAllah. Kemudian Ustaz, Facebook supaya boleh tag, sila juga pada grup FB, grup WhatsApp dan sebagainya, insyaAllah. Baik, sila insyaAllah. Kita konsisten kepada 45 orang, kita naikkan lagi sambil minum kopi, insyaAllah. Jadi Doktor, soalan berikutnya tentang, kita sedia maklum bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini penuh dengan pelbagai peristiwa yang menarik, peristiwa besar, sehingga kan Nabi SAW menerima solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga secara langsung di Sidratul Muntaha. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit tentang apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang perjalanan Nabi SAW daripada bumi Mekah itu menuju ke Palestin, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Silakan. Baik. Jumhur ulama mengatakan bahawa malam Isra' dan Mi'raj ini adalah berlaku fi lailan, fi anin wahidin, pada malam yang sama. Ya. Tetapi dari sudut Mi'raj dan naik Nabi ke langit dan melihat beberapa peristiwa dengan sandaran yang sahih, itu mungkin beberapa kali yang lain. Ya. Dengan gambaran-gambaran yang popular lah sebelum ni, macam nampak orang yang memikul kayu lah, seolah memikul amanah, wanita yang tergantung dengan buah dadanya kerana penzina masuk. Itu semua ada kadang-kadang sandaran yang sahih juga, tetapi
bukan merujuk wallahu alam kepada malam Isra dan Mi'raj, tapi Mi'raj Nabi pada waktu-waktu yang lain, sebab Nabi beberapa kesadaran hadis yang sahih ada juga melalui peristiwa-peristiwa itu. Tapi kami pada malam ini mungkin more fokus kepada kejadian-kejadian yang lebih sahih pada merujuk pada malam Isra dan Mi'raj itu sendiri. Antara kejadian selain daripada melihat buruk itu sendiri, sehingga buruk sendiri tawaduk, tunduk dan berpeluh kerana nak menerima makhluk Allah yang paling mulia, afdalul khalq. Sehingga ada khilaf lah, ada yang kata ada sayap macam kuda, ada yang kata tak ada sayap. Tetapi yang pastinya dia lebih besar daripada kedai dan kecil sedikit daripada baral. Ya? Maka ketika itu ini tunggangannya. Yang ketika mana naik kakinya pendek, kaki belakang panjang, dan ketika mana menurun sebaliknya. Ya, dan kelajuannya sangat laju seperti mana kilat. Tetapi kalau kita ni naik motor tak ada pakai visor, tak pakai helmet, mungkin muka akan 100 km sejam dah ngeng kan. Tapi walaupun buruk tak ada visor tuan-tuan, tak ada pula hara Nabi tu, orang kata dengan kilometer sejam yang lajunya begitu. Sehingga dia katakan saujana mata memandang yang kita boleh pergi pada mata kita ni, selaju itulah juga buruk boleh sampai sekelip mata. Ya. Okay, selain itu dapat melihat Jibril itu sendiri. Ini kejadian yang mengukuhkan lagi orang yang biasa membisikkan wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian dapat melihat juga Masjidil Aqsa, yang perjalanannya biasa daripada Mekah kurang lebih kalau naiki unta sebulan ataupun 40 hari, 40 malam. Kemudian kejadian yang lain, Nabi diberi ataupun mengimamkan solat Nabi-Nabi terdahulu sebelum daripada Nabi. Ya, so, boleh berjumpa pada masa silam kita. Adakah logik boleh berlaku. Inilah yang mungkin orang ada pertikai, itu roh ke jasad sekali. So mereka dah tak tertakluk kepada sistem kita di dunia ini, ada kehidupan mereka sendiri. Ahyaun yurzakun, mereka hidup diberikan rezeki dengan cara yang tersendiri, dan mungkin inilah cara yang sains dan sistem dunia kita tidak tercapai. Tetapi berjumpa dengan para Nabi dan Rasul, bahkan mengimamkan sebagai mengisyaratkan bahawa Nabi sebagai khatimul anbiya, imam kepada para Nabi-Nabi yang sebelum daripadanya. Itu kejadian juga yang dilihat. Dan kemudian Nabi diperlihatkan dan diberi pilih tentang susu dengan arak. Ya, sebelum Nabi Mi'raj ke langit. Dan Nabi ketika itu dibagi pilih, bukan kata tak boleh pilih, diberi pilih. Tetapi Nabi memilih susu ketika itu, sehingga Jibril mengatakan khayyartal fitrah, kamu telah memilih fitrah. Nabi boleh nak memilih arak, tapi yang Nabi pilih arak, dia pilih susu tu pun umat dia banyaklah mabuk yang langgau orang. Kalau Nabi pilih arak, tak tahulah tuan-tuan, hara lah jadinya. Sehinggalah Nabi memilih fitrah, sebab susu ini sifat dia adalah tak ada orang boleh buat susu. Tapi kalau arak ni dia banyak campur tangan manusia, diperam, dicampur-campuran, walaupun asalnya daripada anggur dan buah-buahan tertentu, tapi campur tangan manusia itu telah banyak. Tapi susu memang dijadikan daripada perut binatang pertemuan. Urat-urat itu yang manusia tak boleh buat, cuma boleh pindahkan dia sejat dia untuk menjadi susu tepung ataupun kekal susu segar. Ya? Dan ketika itu tiada campur tangan seperti mana campur tangan arak. Dan bila Jibril kata telah kamu memilih fitrah, merujuk kepada susu itu adalah fitrah Islam yang dekat dengan kebaikan manusia itu sendiri. Maka segala yang Allah letakkan daripada hukum hakamnya adalah sebenarnya fitrah dan sangat sesuai untuk manusia. Tetapi undang-undang manusia sangat limited. Dan kita tengok satu demi satu sekarang ini, undang-undang ciptaan manusia menuju kepada keruntuhan. Kita tengok sebagai contoh, apabila manusia engkar kepada sistem sosial manusia yang namanya pencegahan zina itu sendiri. Ya, kita tengok rakyat Amerika sendiri 20 tahun lepas, 20 tahun lebih lepas, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut 1/3 rakyat Amerika adalah anak tidak sah taraf. Itu 20 tahun lebih lepas. Kalau tahun 2021 lepas ambil vaksin mungkin, kita pergi ke Amerika, mungkin ketika itu dah penuh dah. Rakyat Amerika seluruhnya anak tidak sah taraf. Mengakibatkan kesan negatifnya, adakah banyaknya anak zina ini adalah lambang kemajuan sesebuah negara?
sehingga runtuhnya institusi rumah tangga mereka. Nak buang anak, nak bunuh anak, nak letakkan dalam tong sampah, flush dalam tandas. Macam kat Malaysia, mereka ada undang yang keras. Bimbang juga kena tindakan. Maka mereka belalah anak-anak ini dengan penuh rasa tidak kasih sayang. Zina tu adalah untuk melempiaskan nafsu, terkeluar pula anak, aduh beban pula nak buang, kena denda lagi, beban lagi, susah. Tak apalah, bela dengan penuh tidak kasih sayang. Akhirnya banyak berlaku di Eropah, di Amerika, viral sekarang ini. Bagaimana ibu-ibu zina ini, bapa zina ini, yang duduk serumah dengan anak-anak zina, walaupun hakikatnya macam anak beranak, lebih sanggup mewariskan harta warisan mereka kepada anjing peliharaan mereka berbanding anak-anak mereka sendiri yang berada di dalam rumah. Adakah ini sebuah ketamadunan yang hebat? Kerana apa? Kerana mengambil undang-undang Arab, undang-undang tidak fitrah, berbanding undang-undang yang Allah sebut Islam itu sendiri yang merupakan fitrah, yang itu susu. Yang kalau kita amalkan, kita akan memelihara institusi keluarga yang begitu utuh. Ini belum cerita lagi pasal Arab tu sendiri. Sampai saya pergi dekat Ireland, tuan-tuan, negara yang paling legend dengan Arab. Student-student kat sana dia kata, Ustaz, Mak Saleh ni nampak macam bertamadun sangat. Siang hari pakai tie besar sejadah, nampak macam bagus. Power je. Tapi malam hilang tamadun, Ustaz. Kita pun tanyalah, what do you mean? Speaking juga sikit, tuan-tuan. Apa maksud kamu? Dia kata, Ustaz, dia orang ni tai Arab, Ustaz. Tai Arab. Bila malam tu, bila dia mabuk, bunuh orang, pecah pintu, kencing merata, muntah, merata-rata. Kan? Dan hilang tamadun. Kencing merata-rata. Dan masyarakat mereka, government mereka tak boleh buat apa. Hanya mengatakan, jangan memandu ketika mana mabuk. Inikah sebuah negara yang kononnya hebat? Kerana mengambil undang-undang Arab, ciptaan manusia yang tidak boleh mencegah pun rakyat yang begitu teruk. Tidak boleh mengawal Arab, tidak boleh mengawal institusi keluarga. Sehingga diibaratkan Amerika ini, Eropah ini, bangkai yang tidak bernyawa. Menunggu je masa yang untuk roboh. Itu sebablah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenaikan kemasukan kepada agama Islam di Eropah, khususnya di Amerika, yang mencanak berbanding agama Kristian yang asal lebih banyak itu sendiri adalah kenaikan agama-agama di Eropah dan Amerika adalah agama Islam itu sendiri. Termasuklah banduan-banduan yang banyak kembali kepada fitrah ini. Itu satu gambaran juga yang diberikan, yang dapat. Kemudian jumpalah nabi-nabi yang lagi banyak falsafah dia pada setiap langit. Ya, langit pertama Nabi Adam alaihissalam, of course Abu Bashar, bapa manusia seluruhnya, ya, termasuk dibuktikan secara saintifik kita berada dan berasal daripada satu genetik, iaitu Adam alaihissalam. Kemudian pada langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya, satu nabi yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian pada langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, pada langit yang keempat iaitu Nabi Idris alaihissalam, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa dan ketujuh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapa kepada para nabi dan rasul itu sendiri. Jadi itu gambaran yang seterusnya. Kemudian diperlihatkan syurga dan neraka dan Sidratul Muntaha, dan kemudian dapat melihat dan berjumpa dengan Allah. Maka ketika itu walaupun ada perbahasan dan khilaf sedikit, tapi majoriti dan jumhur ulama mengatakan dalam surah An-Najm itu fakana qaba qausaini aw adna, jarak Nabi dengan Allah ketika itu yang berdua sahaja itu ketika itu di antara dua busur panah ataupun lebih dekat. Aisyah ketika mana balik peristiwa itu ditanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu dapat melihat Allah?" Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, isteri Nabi, menjawab dan bersabda, "Nuraniyun anna arahu." Cahaya bagaimana aku nak melihatnya. Adakah cahaya itu Allah? Banyak pula perbahasannya, tapi majoriti mengatakan bukan lagi wajah dan zat Allah. Tetapi Nabi tunduk melihat keagungan, tak sempat lagi melihat zat. Kita tak sebut tubuh badan, kita sebut zat. Zat Allah, Nabi telah tunduk untuk menerima beberapa wahyu pada malam tersebut. Yang paling popularnya adalah solat, tapi sebenarnya ada wahyu-wahyu yang lain lagi. Antaranya akhir surah Al-Baqarah, antara yang lain mudha'afatul hasanat, lipatan gandaan amalan yang saya katakan. Inilah sebab dinamakan malam Isra Mi'raj juga malam umat Nabi. Sebab umat lain sebelum ni tak ada lipatan gandaan amalan macam umat Nabi Muhammad. Itu pada malam Mi'raj. Termasuklah kefarduan solat 5 waktu. Dan ketika itu ulama mengatakan Nabi menerima wahyu bukan dengan mata kepalanya,
adalah dengan mata hatinya. Itulah beberapa gambaran Isra' dan Mi'raj yang saya pilih daripada hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Yang tidak masuk cerita gambaran-gambaran yang mungkin Nabi dinaikkan juga pada masa yang lain dengan gambaran-gambaran yang kita pernah dengar pada tahun-tahun sebelum inilah. Wallahu a'lam. Sila Ustaz. InsyaAllah. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, terdapat pelbagai peristiwa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi SAW ketika mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan yang berikutnya, saya ingin membuat iklan percuma di sini pada tuan-tuan dan puan yang mungkin baru pertama kali scroll tu jangan scroll terus. Pakulah mata anda di sini, dan insya-Allah kami di pihak Surau Tazkiyah ini ada melaksanakan projek-projek yang pelbagai, projek wakaf sekolah dan sebagainya. Kita buat projek Taman Herba Bestari, dan juga ada lagi Ihya Ramadan yang akan datang, insya-Allah, bagi tuan-tuan dan puan yang berhajat untuk menyumbang kepada tabung surau, maka bolehlah disalurkan ke akaun Bank Islam seperti yang tertera di skrin ini. Baik, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Setelah mana kita melihat tentang pelbagai peristiwa yang berlaku dalam ketika kejadian Isra' Mi'raj ini, apakah ibrah ataupun pedoman yang boleh kita hayati daripada peristiwa ini untuk sama-sama kita membumikan perjalanan langit. Kembali kepada tajuk kita, membumikan perjalanan langit. Jadi apakah pada pandangan doktor ibrah ataupun pedoman yang boleh masyarakat moden pada hari ini mengambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini? Silakan. Baik. Sebelum tu saya nak sebut perkataan ibrah. Sebenarnya ibrah tu yang lebih mahal berbanding cerita-cerita. Sebab kalau cerita-cerita ni kita panggil sejarawan pun dia boleh cerita 10-15 minit dah siap. Tetapi yang mahal pada sebuah peristiwa ini adalah ibrah ataupun pengajaran. Ibrah ni diambil dalam bahasa Arab daripada perkataan ubur, melintas. Apa yang melintas? Maknanya peristiwa yang 1400 tahun lebih dahulu, Isra' dan Mi'raj ini dilintaskan kepada tahun 2021 di surau apa tadi Ustaz? Lupa dah. Surau Tazkiyah Ustaz, Surau Tazkiyah Desa Bestari. Surau Tazkiyah. Surau Tazkiyah Desa Bestari, dan orang Malaysia pada tahun 2021 ini untuk mengambil manfaat dan menjadikan kehidupan dia lebih bermakna dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu maksud ibrah. Jadi kadang-kadang bila kita dengar penceramah, cerita lebih banyak pengalaman dia, pengajaran apa benda yang kita perlu nak ubah berbanding cerita. Sebenarnya itu lebih betul, lebih membumi, lebih mendasari. So saya sebenarnya nak cerita ibrah tu lebih banyak lagi, tapi tak apalah, kadang-kadang ada juga anak-anak yang nak dengar cerita, tak pernah dengar cerita Isra' Mi'raj. Dia perlu tahu juga kronologi secara ikhlas. Dan kalau kita nak secara ikhlas pula, secara jelas. Dan kalau kita nak cerita ibrah sebenarnya 10 pun lebih lagi mungkin. Tapi kalau nak cerita semua sampai ke subuh, aku seorang pula berceramah nanti, bahaya pula. Jadi saya nak tekankan satu je ibrah yang mungkin boleh petik dan signifikan dengan soalan Dr. Mahidin tadi, membumikan peristiwa Isra' Mi'raj, dan kita nak petik satu ibrah. Okey, baik tuan-tuan. Sebabkan saya katakan peristiwa Isra' dan Mi'raj dan dia ni mukjizat, ada yang mengatakan kurang daripada waktu bumi ini 15 minit, ianya berlaku kesemuanya sekali, sehinggalah manusia terpecah kepada tiga. Ada yang terus kuat keimanan, ada yang mula ragu-ragu, ada yang terus menolak. Dan di manakah kita apabila juga menerima peristiwa Isra' Mi'raj? Adakah jadi seperti Abu Bakar? Adakah boleh jadi munafik dan mula ragu-ragu? Ataupun orang yang terus bertambah ingkar? Itu satu muhasabah juga. Tetapi saya nak highlightkan pengajarannya adalah permulaan tu sendiri. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Keajaiban yang berlaku ini, mukjizat ini, Allah tekankan untuk kita besarkan dia dengan subhanallah. Iaitu subhana, itu perkataan dia, allazi asra bi amri, yang memperjalankan hamba-Nya adalah siapa? Allah. Maka subhanallah. Segala keajaiban yang berlaku di sekeliling kita nak ajarnya, orang kita suka berhenti pada benda ajaib, tapi tak berhenti kepada pencipta benda ajaib. Ini masalahnya. Allah nak ajar kita supaya kita ni membesarkan pencipta benda ajaib, iaitu Allah. Ni dewasa ni kadang-kadang kita berlaku, orang kata gerhana bulan, gerhana matahari, dah berapa kali ada kalanya kita lalui. Tapi apa yang berlaku?
Apa yang berita laporkan, apa yang berlaku kat media sosial hanyalah gambar-gambar cantik bulan dan matahari yang tak pernah tengok ketika mana gerhana. DSR, puyo, tu je. Bila nampak benda-benda yang kagum, power cantik. Tak pergi pun kepada pencipta benda cantik dan ajaib. Ya? Maka ini adalah satu benda yang malang lah. Maka bila berlaku keajaiban apa-apa pun, kita hendaklah kembali kepada orang yang memberikan kuasa ajaib itu pada hakikatnya. Sebab Dajjal pun walaupun di akhir zaman nanti dia menonjolkan keajaiban-keajaiban yang akan buatan Tuhan sehingga menghidupkan orang yang telah mati, padahal itu talbis ataupun bantuan syaitan yang mengelirukan mata ataupun bahasa mudahnya silap mata sahaja. Ya, yang syaitan menyerupai tok nenek moyang kita hidup kembali padahal tak hidup pun. Itu pun, kuasa itu pun dibenarkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk Dajjal menonjolkannya. So kita patut membesarkan Allah. Tapi kalau kita biasa membesarkan benda ajaib dan terhenti kepada situ saja, ini bakal menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Sehingga Dajjal nanti menjadi trending akhir zaman bila dia keluar. Sampai mereka Dajjal tu disebut, Tuhan kita. Dia membahasakan Dajjal itu Tuhan. Sedangkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak sama pun apa yang terlintas kat kepala otak kita dengan sesuatu pun yang dinamakan Allah ini. So macam mana Allah boleh menjelma pula? Nabi pun tak dapat melihat Allah. Ini ada pula boleh berjalan-jalan kat Palestin pula. Kena bunuh pula dengan Nabi Isa. Itu pun ramai yang trending kata di Tuhan. Tapi bagi yang kukuh akidahnya selalu menyandarkan sesuatu benda kepada punca pencipta ajaib, orang ini yang mampu bertahan daripada fitnah Dajjal. Itu satu. Saya ada satu cerita menarik lah tuan-tuan. Ketika mana aktif-aktif dahulu dalam Mantok Travel company saya. Sekarang ni ialah travel adalah satu agensi yang paling terkesan pada pandemik COVID-19 ini. Tapi saya bawa lah orang pergi tempat saya belajar dulu kat Jordan juga antaranya. Tempat yang ajaib kat situ adalah antaranya Gua Ashabul Kahfi. Merakamkan 1001 keajaiban 7 pemuda yang ditidurkan 309 tahun tanpa ada kedut badan, kuku tak panjang, rambut tak beruban, kemudian dibangkitkan semula hanya untuk mempertahankan akidahnya yang diburu oleh sebuah kerajaan yang tidak membenarkan rakyat dia mentauhid dan mengesahkan Allah. Maka ketika itu saya pun ceritalah sebagai mutawif kat dalam bas. Makcik-makcik itu pakcik pun dengarlah. Bahkan kita tekankan bahawa tempat Ashabul Kahfi ini adalah tempat yang paling dekat ulama bahaskan. Sebab ada tempat khilaf, ada yang kata kat Syria, ada juga tempat Ashabul Kahfi, ada yang kata kat Mekah, ada yang kata kat Spanyol, ada yang kata kat Mesir. Tetapi alamanda yang merujuk kepada Jordan itu sendiri, bukan alamanda Putrajaya tu, adalah tempat yang naik turun matahari yang paling dekat dengan berlaku Ashabul Kahfi. Jadi bila bagi taklimat tu lagilah pakcik-makcik ni teruja kat dalam bas tu. Bila sampai kat dalam tempat gua Ashabul Kahfi, ada seorang makcik datang. Dia kata, Ustaz, ni kat gua yang sahabat kata ada 7 pemuda yang tidur 309 tahun tadi. Kemudian baru dihidupkan semula, baru dah dimatikan. Saya kata, ni lah. Orang Kedah Ustaz orang dah tersebutlah pula orang utara. Tapi tak sebut nama sebab yang penting ibrah tu. Kemudian dia tak percaya, dia macam tanya lagi. Dia kata, Ustaz, ni kat gua yang sahabat kata 7 pemuda tidur 309 tahun tu. Kemudian dia dihidupkan semula, tak ada berlaku apa-apa kat muka dia. Saya kata, ni lah makcik awak. Dia punya ambil kamera tuan-tuan. Kecipik, siap dengan aku sekali di selfie tuan-tuan. Ini adalah bukan satu buah kepada sesuatu keajaiban dan kekaguman. Patutnya makcik tu kata lagu ni. Ustaz, ni ke gua yang sahabat tadi tu kata. Ajaib 309 tahun tu 7 pemuda. Ni lah makcik awaknya. Ya Allah, selama ni aku dengar je cerita keajaiban ni. Kali ni aku dapat jejakkan tempatnya, subhanallah, sujud syukur. Patutnya begitu. Satu. Bila dah cara kita berinteraksi dengan benda-benda ajaib ni, pertama dengan apa? Dengan apa yang saya sebutkan tadi, balikkan kepada punca keajaiban itu sendiri, iaitu Allah, kuasa Allah. Yang keduanya, kita nak berinteraksi dengan benda ajaib ni bukan kata langsung tak boleh iktiraf benda tu ajaib. Boleh. Tetapi ada satu syarat yang terbesar. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Surah Al-Kahfi menyebut. Hendaklah datang kepada mereka dengan bukti yang nyata, yang jelas. Secara ilmiah, akademik, betul, barulah boleh percaya benda tu ajaib dan kita iktiraf. Itu pun jangan kagum sangat. Lebih sandarkan keajaiban itu kepada kebesaran Allah.
Kalau kita tak berdasarkan ilmu akademik, ilmu yang terang, sultan yang bagi jelas bukti, maka kita akan mengalami musibah yang besar, tuan-tuan. Saya ambil contoh. Ni ibrah ni mahal ni. Trending adalah satu jenis benda yang disebut keajaiban. Walaupun trending ni ada yang positif, tapi banyak juga yang negatif. So bila trending sesuatu produk, sebagai contoh, testimoni pun ada jenis-jenis keajaiban. Testimoni produk. Katalah ada seorang makcik ni, dia pegang kopi, buat video. Makcik dah nak potong kaki, semenjak makan kopi ni tak jadi potong kaki. Kan, bahkan boleh menghilangkan sakit jantung, begitu juga dengan darah tinggi dan menambah tenaga. MJ malam Jumaat, contoh. Belilah yo, makcik tu kata sambil memegang kopi. Orang trending, beli. Islam memandang nanti dulu. Bukan kita tak nak membantu, itu tajuk lain. Tetapi isunya takut tertipu. Kalau kita nak berinteraksi dengan benda ajaib dan trending kopi tadi sebagai tu dalam ilmu kepenggunaan, kita kena ada yang dinamakan kopi itu telah diuji secara klinikal. Di makmal yang bertauliah, memang ada bahan yang doktor bertauliah sahkan mempunyai apa? Mempunyai bahan yang boleh menghilangkan kencing manis. Bahan yang boleh menghilangkan sakit jantung dan darah tinggi dan menambah tenaga malam Jumaat sebagai contoh. Maka barulah setelah mana disahkan, kita boleh percaya dan beli. Kalau tidak, kita kena tipu je tuan-tuan. Ini telah berlaku sepanjang tarikh sejarah umat manusia. Daripada zaman dulu, trending juga benda ajaib, Pak Mantelo, skim cepat kayu. Ramai yang tertipu akhirnya. Sekarang skamer-skamer banyak tuan-tuan. Sama juga bisnes internet, pelaburan sana, buluh emas, entah apa-apa, melingkup semua. Atas alasan dan hujah yang tak kuat, ustaz tu pun ikut, takkanlah ini benda yang salah. Tak boleh pakai hujah tersebut tuan-tuan. Dia kena ada secara yang lebih dalam dan ilmiah lagi. Begitulah juga trending. Trending yang setelah saya sebutkan tadi telah kita alami sendiri tuan-tuan. Dengan trending yang berbentuk keajaiban yang kadang-kadang banyak yang tidak betul ini telah meruntuhkan sebuah negeri dan negara. Kita telah mengalaminya pun. Sebagai contoh, satu video yang saya tak nak sebut video mana, tuan-tuan carilah. Ketika itu trending, viewer dia juta. Sampai rakyat Malaysia kata, yang berada di atas pagar ni, video ni benar, kita kena sokong benda-benda ni. Kan? Trending, ramai yang menyokong, ramai yang view menunjukkan benda ni berkesan. Akhirnya bila tersalah pilih hanya kerana beberapa video yang kononnya trending, akhirnya runtuh sebuah kerajaan, dikencing dan ditipu. Contoh. Maka bila dikaji secara ilmiah, rupanya viewer itu pun dibeli, bukan viewer yang genuine dan original. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita tertipu sekali lagi. Maka kalau kita nak pergi kepada isu yang lebih membumi lagi, saya nak komen sikit tentang bertaamul dengan benda yang pasti. Selain daripada serahkan kepada Allah, benda yang fakta, benda yang ilmu. Bukan sekadar trending, bukan sekadar hearsay, iaitu dengan isu vaksinasi kebangsaan ini tuan-tuan. Sebelum saya masuk ke situ, saya nak paparkan satu cerita yang ada kaitan khususnya kepada pemuja-pemuja benda ajaib. Ini cerita benar tuan-tuan. Sama juga saya lebih fokuskan ibrah dia, bukan tubuh badan dan nama orang. Seorang usahawan wanita. Seorang usahawan wanita ni, dia ni alhamdulillah solat duha tak pernah tinggal, tahajud rajin. Tapi lagi dia dekat dengan Allah, lagi bisnes dia merudum lagi jatuh. Daripada doa memuji dan meminta kepada Allah, bertukar doa mengugut Allah. Wanita ni kata, ya Allah, lagi aku dekat dengan kau, lagi aku istighfar, lagi kau bagi macam ni ke aku, ya Allah. Kalau kau betul maha kuasa dan maha bijaksana, tunjukkan kekuasaan. Alamak tuan-tuan. Macam kurang sangat kekuasaan kat muka bumi ni sampai terpaksa minta keajaiban dan kekuasaan yang baru yang perlu ditunjukkan. Sedangkan kat tubuh badan kita dari sudut saintifik pun dah penuh dengan keajaiban. Nak minta lagi benda-benda pelik dan ajaib. Di sinilah syaitan masuk. Lepas dia berdoa tak lama dia tidur tuan-tuan. Masa dia tidur tuan-tuan, dia mimpi seorang yang pakai jubah putih, muka bersinar.
tukang berjanggut, yang dia dakwa lah, yang wanita didakwa Jesus Christ. Dan akhirnya ringkas cerita, lepas daripada dia bangkit mimpi tu, dia murtad jadi Kristian. Dan lepas dia murtad jadi Kristian, bisnes dia makin maju. Macam ada pengajaran daripada cerita tadi, marilah kita murtad berjemaah. Tak. Sebab dari sudut ilmunya, mimpi ni ada 3. Mimpi daripada Allah yang baik-baik, kan? Kepada orang-orang yang soleh. Mimpi orang kata yang seram, yang tidak baik, yang kotor adalah daripada syaitan. Yang ketiga, mimpi psikologi. Dah hari-hari beli nasi lemak dengan mak janda tu, confirm keluar dalam mimpi. Soalannya, macam mana kita nak tahu mimpi kita jenis yang pertama ke kedua ke ketiga? Ada ke mesin detect mimpi? Ada? Tak ada. Jadi mana kau tahu mimpi kau benar, wahai wanita? Maka di sinilah syaitan akan masuk dan akhirnya memurtadkan dia. Dan Allah uji pula, maju pula bisnes dia. Ini masalah bila orang memuji benda ajaib, tak pernah belajar mengurut secara teori, secara pergi kelas, tiba-tiba dapat mimpi, orang perturunkan urut, percaya tu, pandai mengurut. Bukannya malaikat, bukannya mimpi benar, rupanya saka. Contoh. Ya. So benda-benda ini bimbang. Nak tunggu awan bentuk kalimah Allah dulu baru nak beriman. Sedangkan awan langit tu sendiri dari sudut saintifiknya orang kaji sampai orang orientalis masuk Islam lah. Habis kalau lepas ni awan membentuk gambar salib macam mana? Nak tunggu benda ajaib dulu baru nak beriman. Masalah. So kalau kita ada ilmu iman, kita belajar ilmu oceanografi, laut, kita dah orang boleh rasa ajaib dan hebat dan kembali kepada Allah. Tak payah tunggu ombak tsunami bentuk kalimah Allah, pemuja benda ajaib, bahaya. Tak payah tunggu awan bentuk kalimah Allah. Kalau Dajjal pesongkan nanti, bahaya. Saya balik kepada hukum vaksinasi. Bukan, saya dah tahu dah tuan-tuan mengerti tentang hukum yang telah highlight. Tapi saya just nak highlight. Mana mungkin seluruh umat, pakar-pakar, ulama-ulama termasuk pakar-pakar dalam bidang perubatan vaksin kautim untuk menipu kononnya vaksin ni konspirasi. Mana mungkin? La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Tak akan berhimpun umatku dalam sesuatu benda kebatilan. Kita rujuk dekat Universiti Al-Azhar, Hayatul Kibar Ulama'il Azhar. Kerajaan mengharuskan vaksin dan menggalakkannya. Kita tahu bahawa walaupun orang kata boleh sembuh COVID-19, kadang-kadang tak makan ubat pun. Tapi itu bukan isunya. Tapi isunya adalah penularan yang begitu dahsyat sehingga mudarat. Tak boleh pergi haji, tak boleh pergi umrah. Mantap travel dan travel pun merudum. PDPR terpaksa online. Ini mudarat yang lebih besar. Ekonomi merudum. Orang jadi susah. Ini mudarat yang lebih besar. Berbanding vaksin yang ada mungkin. Itu pun mungkin. Islam tak pakai mungkin. Dia nak kepastian. Ilmu. Ya? Maka ketika itu mereka mengatakan harus dan menggalakkan. Begitu juga Majlis Fatwa Kerajaan United Arab Bersatu menyatakan perkara yang sama. Begitu juga Majma' Fuqaha Asy-Syariah USA sendiri, sebab dia kata telah diuji lebih pada 40,000 nyawa selama 2 bulan tidak mendatangkan kesan, melainkan kesan sampingan yang sedikit yang ada kebarakan yang kecil. Tak kurang juga Majlis Fatwa Kebangsaan. Bukan kerana bias, sebab ada dalam sejarah Fatwa Kebangsaan telah menolak vaksin yang dinamakan vaksin Biotrax dan vaksin Rotatex pada 2008 kerana tak ada sebab ada benda yang haram dan tiada darurat yang mendesak. Ada pernah ditolak. Tapi kali ini Majlis Fatwa Kebangsaan menerima. Bahkan pengkaji-pengkaji secara individu, Dr. Toha Ahmad Az-Zaidi daripada Majma' Fiqh, anggota majlis tertinggi di Iraq sebelum peristiwa COVID lagi, dia menggalakkan isu-isu vaksin ini. Termasuklah Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili daripada USA. Majlis Fatwa ataupun Majma' Fuqaha Syariah USA tadi membuat kajian peribadi dan menggalakkan. Maka ketika itu, tuan-tuan dirahmati Allah, kita tahu fatwa ni kalau cerita puasa, zakat, haji bolehlah ulama buat sendiri. Tapi kalau berkaitan dengan perubatan, memang kena panggil pakar. Bidang dia dibriefingkan A to Z, risiko dan sebagainya, pening kepala, bincang, kaitkan dengan dalil-dalil apa semua, maka barulah keluar fatwa. Dan mustahil tuan-tuan, seluruh dunia, ulama-ulama, pakar-pakar, bidang-bidang masing-masing,
nak buat komplot dan teori. Kononnya, itu pun masih lagi teori dan kononnya untuk memudaratkan umat. Maka saya bimbang bagi mereka yang tidak mendaftar vaksinasi walaupun dia masih lagi pilihan. Dia adalah satu secara tidak langsung dan orang kata secara halus menolak autoriti ulama dan pakar dalam bidang-bidang masing-masing. Lepas ni kalau jadi lagi kejadian-kejadian pelik, siapa lagi yang kita nak rujuk kalau bukan kepada ahli dan pakar dan ulama? Tuan-tuan, ini secara halus tuan-tuan kita bimbang. Bahkan teori-teori yang disebut pro-choice ataupun nama kasar dia anti-vaksin. Segala hujah yang telah dipatahkan secara ilmu dan akademik. Contoh dia kata ada yang dinamakan microchip. Mustahil secara ilmu dan kedoktoran microchip boleh tembus kulit hanya dengan menggunakan suntikan. Takkan. Kematian kalau ada, kematian tu adakah sebab vaksin? Masih kita perlukan postmortem. Inilah yang katakan laula ya'tuna alaihim bisultanin bayin. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang viral video seorang doktor yang kononnya menterjemahkan. Kenapa KKM tidak terjemahkan benda ni? Beberapa kesan-kesan sampingan yang ada. Logiklah Kementerian Kesihatan tak terjemahkan benda tu sebab kalau terjemahkan menimbulkan ketakutan maka vaksinasi kebangsaan tak jadi. Bukan kerana nak takutkan tapi bimbang benda tak jadi dengan kos yang telah keluar bilion sebab satu rakyat Malaysia dikeluarkan lebih kurang RM7. Kalau kita sebut benda yang risiko kecil je pun, itu pun kebarangkalian satu daripada 50,000, satu daripada 100,000. Kan? Kalau di-highlightkan benda ni mungkin jadi ramai takut. Logiklah dia tidak diterjemahkan. Maka oleh sebab itu ulama mengambil maslahatul jamaah muqaddamah ala maslahatil fard, iaitu kemaslahatan umum, iaitu penularan mudarat yang besar kepada haji, umrah, pendidikan, ekonomi dan banyak lagi yang saya sebutkan tadi itu, lebih diutamakan Islam yang ajar, Nabi ajar berbanding ketakutan peribadi. Kalau takutlah, tak apalah, aku nak try lah kalau kau mati lepas injek, aku tak nak injek. Kalau kau tak mati baru aku injek. Tuan-tuan, bayangkan kalau semua berfikiran benda yang sama. Benda yang sama tuan-tuan. Maka akan terjadinya sesuatu benda yang orang suka hearsay, lebih percaya benda yang bukan ilmu, bukan bukti yang nyata, tapi hearsay dan sesuatu benda yang tidak pasti. Sedangkan Nabi menyebut, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragui, teori tak pasti, kepada apa yang kamu pasti, firm, fakta. Itu sebab saya dalam sekitar 2 minggu lepas ke seminggu lepas, saya tengok update orang yang daftar kepada MySejahtera untuk vaksinasi walaupun target kerajaan Malaysia 80%, tetapi hanya baru sekitar 6.2%, jauh daripada sasaran yang sebenar. Tuan-tuan, maka yang belum daftar saya cadangkan daftarlah walaupun dia masih lagi pilihan, tapi saya anjurkan kepada golongan yang pro-choice ataupun anti-vaksin ini nama kasarnya. Kalau nak share pun maklumat, bertawaduklah pada keabsahan dan kesahihan maklumat tersebut. Jangan sampai menghalang secara halus kita bimbang. Lepas ni orang hanya dengan 1-2 video yang tak tahu betul ke tak betul ustaz ni cakap, betul ke tak betul doktor ni cakap, sebab doktor ni pun kadang-kadang conflict of interest sebab dia nak jual produk dia. Kita dah tergugat dengan benda yang lebih pasti, benda yang lebih fakta. Maka saya bimbang lepas ni orang tak payah belajar agama. Tak payah belajar sampai PhD, sampai jadi doktor. Hanya dengar 1-2 ustaz, dah tinggalkan. Lepas ni orang tak payah belajar engineering berpuluh-puluh tahun. Hanya tahu nak repair motor, guna YouTube, dah pandai dah, tak payah masuk kelas engineering. Tak payah belajar medik tuan-tuan. Tak payah. Kita tahu cara nak mengubat apa semua lebih kurang, maka kita terus jadi pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sedangkan orang nak pakar dalam bidang-bidang ini memerlukan satu proses yang begitu banyak sehingga boleh dijadikan sandaran yang pasti dan ilmu. Jadi bertaamul kita dengan benda-benda yang ajaib ni hendaklah dengan bisultanin bayin, bukan sekadar teori, bukan hearsay, bukan ketakutan, tetapi dengan bukti yang nyata. So moga-moga bila lepas ceramah Isra Mi'raj ni ramailah mendaftar MySejahtera tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan takutlah. Siapalah saya yang nak kempen ni berbanding ilmu Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita. Siapalah saya berbanding ulama-ulama sedunia.
Siapalah saya berbanding pakar-pakar dalam bidang autoriti masing-masing. Siapalah saya berbanding Tok Guru Haji Hadi, menteri bertahap menteri luar. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wallahu alam. Inilah yang saya rasa membumikan Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Sila Ustaz. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Kita telah bersiaran selama sejam 5 minit Ustaz. Walaupun 4 soalan, tapi jawapan yang begitu padu dan padat. Sejam 5 minit kita bersiaran dengan lebih 218 share di Facebook. Dan masih lagi kita Alhamdulillah 46 orang, 50 orang boleh lagi menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menunggu hingga ke akhir rancangan. Dan bagi yang mungkin belum lagi dengar tadi iklan saya, kepada sesiapa yang ingin menyumbang ke tabung pembangunan Surau Tazkiyah Desa Bestari, kami sedang melaksanakan projek wakaf untuk Kolah Bestari dan juga projek-projek seperti tanaman herba dan juga untuk Ihya Ramadan. Bolehlah menyumbang ke tabung ataupun ke akaun yang tertera di skrin ini. InsyaAllah. Jadi akhirnya kita mengucapkan jutaan terima kasih jazakumullahu khairun jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zamri Mantok atas pencerahan dan juga perkongsian dengan kita semua pada malam ini tentang Isra' dan Mi'raj untuk membumikan perjalanan langit ini. Dan lebih penting adalah kita tidak ta'ajub kepada keajaiban yang berlaku, sebaliknya kita mengambil ibrah dari segi mengukuhkan keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya sekadar itu saja Ustaz, Doktor. Malam ini kita pertemuan dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang setia menanti, setia menunggu hingga ke akhir rancangan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada di lain siaran dengan tajuk yang lain insyaAllah. Akhirnya marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Allahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Mohon permisi dan lift.